Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah sama-sama kita rafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dapat sama-sama kita bersua dalam alam maya ini untuk sama-sama kita mengambil sedikit manfaat, peringatan, tazkirah untuk sama-sama kita dapat mengambil bahagian dalam mengisi keberkatan Ramadan. Alhamdulillah. Pertamanya sama-sama kita rafakkan setinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berada dalam bulan Ramadan Al-Mubarak 1441 Hijrah pada tahun ini. Ini merupakan suatu pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada insan-insan yang masih lagi diberikan peluang untuk sama-sama kita mendapat meraih sebanyak mungkin kebaikan ataupun kelebihan-kelebihan yang ada dalam bulan Ramadan pada kali ini. Walaupun kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kedatangan COVID-19 dan juga seterusnya kita dapat diberikan suatu perintah kawalan pergerakan. Namun begitu, sebagai seorang Islam kita harus redha bersabar dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita pada tahun ini, tuan-tuan. Alhamdulillah, untuk kita mengisi slot pada hari ini, kita mengambil sedikit perbincangan berkaitan dengan ibadat puasa yang kita lakukan. Kita berbalik kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan kewajipan puasa ini, dan kita berbincang pula berkaitan dengan perkara yang membatalkan dan juga perkara yang makruh dalam bab puasa. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas mereka yang terdahulu daripada kamu. Semoga kamu akan diberikan atau mendapat nilai-nilai ketakwaan. Tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat ayat ini memberikan suatu penegasan ataupun suatu dalil perintah kewajipan kita berpuasa, dan la'allakum tattaqun pada ayat atau hujung ayat tersebut memberikan suatu penegasan apa sepatutnya yang perlu dicapai dalam setiap Ramadan ataupun setiap ibadat puasa yang kita laksanakan pada ketika ini. Kalau kita melihat kepada la'allakum tattaqun, ialah menjurus kepada suatu capaian yang perlu kita dapat dalam memenuhi bulan Ramadan, iaitu dapat sifat-sifat takwa. Kalau kita berbincang berkaitan dengan perkara-perkara yang membatalkan puasa atau perkara yang termasuk dalam perkara yang makruh ataupun yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita berbalik kepada sudut fiqh ataupun pengertian puasa itu sendiri ialah menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, bermula daripada terbit fajar sehingga kepada terbenam matahari. Maka pengertian ini bagi mereka yang memahami dari sudut fiqh saja ialah menahan daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, iaitu kalau kita lihat dalam perbincangan perkara yang membatalkan puasa itu ialah makan, minum, memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka dalam anggota-anggota kita yang anggota-anggota yang ada rongga, menyebabkan perkara itu membatalkan puasa yang kita lakukan. Begitu juga kalau kita lihat dalam perkara yang membatalkan puasa, iaitu kita sebutkan seperti muntah, ataupun pitam, ataupun pitah ataupun pengsan sepanjang hari, kemudian kita kata murtad daripada agama Islam, maka ini perkara-perkara yang digariskan dalam bab fiqh
menggambarkan tentang perkara tersebut adalah perkara-perkara yang membatalkan puasa. Bermakna bila mana adanya perkara-perkara tersebut dilakukan sepanjang bulan Ramadan, sepanjang bulan puasa ni, maknanya puasa kita akan terbatal. Ya, memasukkan sesuatu ke dalam rongga, ya, merokok ke kan, ataupun kita sebutkan tadi seperti mereka yang pengsan ataupun muntah, ya, ini perkara-perkara yang menyebabkan puasa ni terbatal. Ya, dari sudut fiqh maknanya tidak terlaksana. Ya, seperti orang yang mendirikan solat, ya, tetapi tidak sempurna, ya, rukun-rukunnya tidak ada, maka ini adalah perkara yang menyebabkan solat tersebut batal. Sama juga seperti mana berpuasa, maka ada dia punya syarat-syarat tadi yang disebutkan, dan rukun puasa itu sendiri kalau kita fahami ialah yang pertama, menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, itu rukun, ya, selain daripada niat untuk kita berpuasa. Kemudian kalau kita lihat juga berkaitan dengan perkara-perkara yang makruh dalam bab berpuasa, ulama fiqh membahaskan juga berkaitan dengan apa perkara yang makruh, maknanya dibenci, ya, seolah-olahnya puasanya itu tidak solid, ya, ada usaha-usaha mencuri-curi untuk membatalkan puasa. Sebab itu kalau kita berbincang berkaitan perkara yang membatalkan atau perkara yang makruh dalam bab puasa ini, dia hanya berbentuk zahir. Kalau kita berbalik tadi persoalan makruh, kalau kita lihat seperti berkumur-kumur ataupun bersugi pada waktu matahari telah pun tergelincir, ada bersugi kan, ataupun kita bersugi yang kadang-kadang secara tidak langsung dia akan menyebabkan boleh masuk ke dalam rongga mulut kita, kan. Begitu juga kalau kita lihat terlalu kerap memasukkan air ke dalam hidung, dibimbangi air itu akan masuk ke dalam rongga yang boleh menyebabkan perkara itu adalah batal puasa kita. Kemudian termasuk juga dalam mengeluarkan kata-kata keji, ini juga termasuk dalam perkara yang boleh menyebabkan batalnya puasa yang kita lakukan. Cuma kalau kita berbalik kepada maksud perkara-perkara yang membatalkan ataupun makruh tadi, ialah mengeluarkan kata-kata yang keji. Ini kita nak berbalik kepada persoalan, kalau kita bercakap benda yang kotor, keji, jijik dan seumpamanya, perkara bersifat kata-kata mengumpat dan sebagainya, ini sebenarnya berkaitan dengan perkara-perkara yang boleh menyebabkan batalnya pahala puasa. Kita cuba membahaskan, membincangkan perkara tersebut secara lebih luas, bahawa bila kita berbincang perkara yang membatalkan puasa, perkara yang makruh dalam puasa, seharusnya juga kita bincang berkaitan perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Ini yang kadang-kadang jarang dibincangkan, ya, oleh mereka yang hanya mengambil bab fiqh, ya, secara khususnya berkaitan dengan puasa. Tetapi sebenarnya yang perlu kita fahami, sebagaimana dalil yang tersebutkan di peringkat awal tadi, ialah hasrat tujuan puasa itu ialah la'allakum tattaqun, iaitu nilai-nilai takwa ini harus kita fahami bahawa dia bukan semata-mata berbentuk perbuatan zahir saja, tetapi takwa itu adalah lahir daripada jiwa dan hatinya juga, hati yang bersih, hati yang benar-benar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah nilai yang sepatutnya kita bawa dalam maksud memenuhi puasa tersebut. Ya, bila kita nyatakan tadi, selain daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, harus juga dibincangkan perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Ini kita merujuk kepada sabda Nabi SAW. Ya, kalau kita berbincang berkaitan dengan pahala ini, harus kita tahu, ya, bahawa hadis Nabi SAW mengingatkan kita, kam min sa'im laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atash. Ya, berapa ramai di kalangan orang yang berpuasa tetapi tidak mendapat ganjaran daripada puasanya, melainkan lapar dan dahaga. Dalam arti kata yang kita faham, kalaupun puasanya itu dari sudut fiqahnya selesai, maknanya tak makan tak minum,
tetapi sepanjang tempoh berpuasa dia tidak menghindarkan diri daripada perkara-perkara yang keji, perkara-perkara perbuatan mengumpat dan seumpamanya, fitnah dan sebagainya. Termasuk juga dalam WhatsApp menyebarkan perkara-perkara yang berbentuk fitnah, mengadu domba dan seumpamanya. Ini boleh menyebabkan terbatalnya pahala puasa. Tuan-tuan, ini yang kita nak berbalik kepada perbincangan perkara yang membatalkan pahala puasa. Seterusnya juga kalau kita lihat dalam perbincangan lain, berkaitan dengan perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa ini, sebab disebutkan dalam hadis Nabi SAW berkaitan dengan nilai ganjaran puasa itu. Apa yang kita nak sebutkan ialah ganjaran pahala puasanya dalam bulan Ramadan ini dia tidak ada bandingan. Ini dijelaskan oleh Nabi SAW juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, "Alaika bis-shaum fa innahu la idla lahu." Hendaklah kamu berpuasa kerana pahalanya tiada tandingan. Maka dalam bulan Ramadan ini, tuan-tuan dan puan-puan sedang penuntut ilmu Allah sekalian, menggambarkan tentang pahala itu harus juga diambil kira. Maknanya kita melakukan ibadat puasa itu selain daripada memenuhi perintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai hamba Allah Taala ni, sebagai orang awam, barangkali kita juga memperhitungkan soal ganjaran, iaitu pahala. Maka inilah yang harus juga dilihat, bahawa pahala dalam kita melaksanakan ibadat puasa ini harus menjadi suatu keutamaan. Kerana kita bimbang dalam keadaan kita melakukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala ni, rupanya tidak mendapat apa-apa ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tak dapat apa-apa pahala. Sedangkan dalam bulan Ramadan ini pahalanya sangat berganda. Alaika bis-shaum fa innahu la idla lahu. Tiada tandingan pahala dalam puasa. Barangkali puasa kita buat perkara itu dalam bersedekah dalam bulan Ramadan lebih aula. Kita kata membaca Al-Quranul Karim dalam bulan Ramadan lebih lagi dia punya ganjaran pahala. Inilah yang kita sama-sama cuba mengambil peluang untuk kita menggandakan ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah tuan-tuan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita sangat-sangat mengharapkan dalam bulan Ramadan ini kita dapat mengisi dengan sebaik mungkin, kita menghindarkan perkara-perkara yang boleh menyebabkan batalnya pahala puasa kita. Sebab itu kalau kita berbalik lagi kepada hadis Nabi SAW, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Dalam riwayat hadis Imam An-Nasa'i, barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan juga keikhlasan, nescaya akan diampuni segala dosa-dosa yang lalu. Inilah sebenarnya perkara dosa dan pahala ini seharusnya menjadi suatu nilai perhitungan kita. Selain daripada yang kita nyatakan tadi, apapun dalam soal kita nak mendapat pahala si Allah SWT itu mestilah melalui kriteria fiqh, iaitu puasa itu mestilah sempurna. Kalaulah kita hanya memperhitungkan pahala saja, sedangkan perkara syarat-syarat, perkara yang membatalkan puasa itu kita tak hitung, itu juga itu lebih aula lah, tidak seharusnya kita bincangkan. Sepatutnya yang kita bincangkan ialah selepas kita memenuhi kriteria dari sudut fiqh berkaitan dengan maksud puasa, di situ barulah kita juga seterusnya berbincang pula berkaitan dengan ganjaran pahala puasa di sisi Allah SWT berkaitan dengan orang yang melakukan ibadat puasa ini. Mudah-mudahan tuan-tuan, kita sama-sama mengambil manfaat, faedah agar puasa kita menjadi puasa yang diterima oleh Allah SWT, puasa yang tidak menjadi sia-sia. Kita mengharapkan apa yang digariskan oleh Allah SWT, la'allakum tattaqun, iaitu puasa yang sempurna dari sudut fiqhnya dan juga dapat mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan ganjaran tersebut kita termasuk di kalangan orang-orang yang bertakwa, mencapai nilai-nilai takwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada sesi ini memberikan kebaikan kepada saya dan juga kepada tuan-tuan sedang bertonton yang dirahmati Allah sekalian. Segala yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kekuatan itulah bermaksud sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.